Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi bersama saya Cikgu Ros Azura dari SMK Datuk Haji Hassan Noor. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran RBT tingkatan 3 dengan bab 1 aplikasi teknologi 1.1 reka bentuk mekatronik dengan subtopik 1.1.5. Okey, jom. Subtopik pada hari ini 1.1.5 adalah menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Pada subtopik ini, kita akan menyentuh kepada 5 perkara. Okey, perkara yang pertama kita akan melihat kepada model fungsi. Okey, yang kedua kita akan melihat analisis berantai punca kesan. Yang ketiga, cerangan penyelesaian masalah inventif. Yang keempat, gambar rajah blok yang diubah suai. Dan yang kelima, lakaran perkembangan idea. So, video kali ini agak panjang. Harap murid-murid bersabar dan dapat tonton sehingga ke penghujung video. Okey, baik. Perkara pertama, kita akan tengok model fungsi bagi kereta kawalan jauh ni. Okey, model fungsi kita dah belajar di dalam silibus RBT tingkatan 2. Ingat lagi atau tak? Kalau tak ingat, hari ini kita refresh balik apa yang dikatakan dengan model fungsi. So, kita mulakan dengan model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Itu dia. Yang pertama, badan kereta akan pemegang roda. Pemegang roda, dia akan memegang roda. Lantai pula memegang roda. Okey, kemudian gear akan mengawal roda. Pemegang roda memegang gear. Gear memegang motor AT dan motor AT mengawal gear. Badan kereta memegang motor AT. Badan kereta memegang spring kereta. Pemegang roda memegang spring kereta. Badan kereta memegang papan litar elektronik mikro pengawal. Badan kereta memegang bingkai kereta. Bingkai kereta memegang papan litar elektronik mikro pengawal. Dan panel kawalan tanpa wayar memberikan isyarat kepada papan litar elektronik mikro pengawal. Dan papan litar mikro pengawal mengawal motor AT. So, ini adalah model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Kenapa kita nak kena tahu model fungsi ni? Sebab supaya kita tahu hubung kait di antara setiap komponen-komponen yang ada dalam kereta kawalan jauh ni. Supaya kita tahu komponen mana yang memegang apa memegang apa mengawal apa, isyarat dapat dari mana, dan output tu datang sebab dari siapa. Okey, macam tu nah. So, dengan ni kita boleh, daripada model fungsi ni, kita boleh kenal pasti apa pengubah suai yang boleh kita lakukan pada kereta kawalan jauh ni supaya kita boleh buat penambahbaikan kepada kereta kawalan jauh ni. Okey, so berdasarkan model fungsi yang kita dah tengok tadi, masalah dikenal pasti berpunca daripada kereta mainan kawalan jauh ni tidak mempunyai fungsi tambahan untuk mengelakkan kereta tersebut berlanggar dengan halangan. Okey, so yang pertama, dia tak ada fungsi tambahan. Dan yang kedua, kereta mainan kawalan jauh ni juga tidak mempunyai lampu untuk pencahayaan ketika berada di kawasan yang gelap. Okey, kita dapat kenal pasti dua masalah awal di sini, iaitu dia tak ada fungsi tambahan untuk elak melanggar halangan. Yang kedua, dia tiada lampu untuk pencahayaan. So, analisis berantai punca kesan telah dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah ini. Seterusnya, kita akan pergi ke perkara kedua, iaitu analisis berantai punca kesan. Di mana analisis ni bertujuan untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi masalah yang dihadapi. Okey. So, kita nak
kenal pasti punca. Bila kita dah tahu punca, kita akan kenal pasti juga dia punya kesan jika tidak ditambah baik. Okey, soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Selagi kita tak tahu apa langkah penambahbaikan yang boleh kita buat, selagi itu kita akan tanya sehingga punca masalah tu dapat dikesan. Kemudian soalan akan terhenti apabila jawapan diperolehi. Okey, antara kemungkinan antara kemungkinan jawapan yang mungkin diperolehi adalah yang pertama, halangan semula jadi. Mungkin berpunca daripada muka bumi dan pokok. Okey, kemudian mungkin halangan sains dan fizik seperti geseran, ataupun halangan sifat asas objek seperti keras dan tidak tahan lasak. Okey, baik. Ini antara soalan-soalan yang boleh ditanya di dalam analisis berantai punca kesan. Okey, kita tengok kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. So kita tanya mengapa? Kita tengok dari sebelah kiri dulu. Mengapa kereta kawalan jauh mudah rosak? Kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Kita tanya lagi, mengapa? Gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Mengapa? Tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Okey, untuk itu punca yang pertama kita dah dapat kenal pasti. Okey, soalan terhenti setakat tu. Sekarang kita tengok punca kesan untuk yang kedua pula. Dia kata kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Mengapa? Penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas apabila kereta kawalan jauh berada di kawasan yang gelap. Mengapa lagi? Kurang pencahayaan pada laluan kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Okey, so dapatlah kita kenal pasti di sini, kita kesan. Punca kesan yang pertama, dia tak ada penderia ataupun sensor untuk mengawal kereta kawalan jauh tu daripada berhenti apabila ada halangan di hadapan. Okey, dan yang kedua dapat kita kenal pasti, kurang pencahayaan bermaksud tidak cukup terang. So mungkin kereta kawalan jauh tu dia pergi ke kawasan yang gelap. So pengendali kawalan jauh tak dapat nak cegah kereta tu daripada berlanggar ataupun mungkin lambat sedikit pergerakan mereka. Okey. Baik, kita pergi ke slide untuk perkara ketiga, iaitu carangan penyelesaian masalah inventif. Okey, kita tengok apa carangan-carangan yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah secara inventif. Yang pertama, menambah fungsi tindakan awal, iaitu pada kesan pencahayaan. Kita boleh tambah perintang pekecahaya ataupun LDR. LDR means light dependent resistant. Dan kita boleh tambah lampu LED, light emitted diode. Okey, yang kedua, kita boleh menambah fungsi tindakan awal pada kesan jarak selamat. Okey, yang pertama, mungkin kita boleh tambah penderia inframerah, dan yang kedua, tambah pembas ataupun kita panggil buzzer. Okey, ini carangan penyelesaian masalah inventif untuk menyelesaikan masalah tadi tu, persekitaran kurang terang, dan yang kedua, tak dapat kereta kawalan jauh tak dapat berhenti dengan tepat apabila terdapat halangan di hadapannya. Okey, jom kita tengok perkara yang keempat, iaitu gambar rajah blok yang diubah suai. Okey, dalam subtopik sebelum ni kita dah tengokkan gambar rajah blok bagi kereta mainan kawalan jauh. Okey, pada asalnya di dalam gambar rajah blok kereta mainan kawalan jauh,
Macam biasa, dia mesti terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu input, proses dan output. Pada asalnya dalam kereta mainan kawalan jauh, di bahagian input dia ada panel kawalan tanpa wayar yang akan memberi isyarat kepada mikro pengawal di bahagian proses. Kemudian mikro pengawal bahagian proses ni dia akan memproses isyarat tersebut, menghantar kepada bahagian output, iaitu pemacu motor dan motor AT, lalu boleh membuatkan roda berputar. Tapi sekarang ni kita nak tambahkan dua penambahbaikan yang kita dah fikirkan tadi untuk menyelesaikan punca dan kesan masalah inventif tadi kan. So pada gambar rajah blok sedia ada ni, kita boleh ubah suai. Kita tambahkan penderia inframerah dan perintang peka cahaya LDR di bahagian input. Di bahagian input. Maksudnya penderia inframerah dan perintang peka cahaya LDR ni kedudukannya di bahagian input, dan mereka juga akan menghantar isyarat kepada mikro pengawal di bahagian proses. So di bahagian output pula apa dia? Apa pengubah suaian yang kita buat? Kita letakkan pembas, iaitu buzzer, dan lampu LED. So pembas ni apa fungsi dia? Apa hasil output dia? Dia akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang bising lah. Bunyi yang bising. Kemudian lampu LED, hasil output dia apa? Dia mengeluarkan cahaya. Sebab tu kita panggil dia sebagai output, sebab dia ada hasil dia yang akan dikeluarkan daripada komponen tersebut. So masih sama, adanya penderia inframerah, perintang peka cahaya, panel kawalan tanpa wayar ni, dia ketiga-tiga ni akan menghantar isyarat kepada mikro pengawal, dan mikro pengawal akan menghantar isyarat kepada pemacu motor, motor AT, pembas, lampu LED, dan kereta mainan kawalan jauh rodanya akan berputar. So dapat kita kena pasti kat sini, penderia inframerah ni berfungsi untuk mengesan halangan yang berada di hadapan kereta kawalan jauh. Kalau ada halangan di depan, contohnya macam dinding, ada kotak ke, supaya dia tak berlanggar. Kemudian perintang peka cahaya ni pula, dia fungsi dia untuk mengesan, contohnya kalau dia masuk ke kawasan yang gelap, dia secara automatik dia akan mengesan tak ada cahaya. So dia kena bagi tahu dekat mikro pengawal tak ada cahaya. Di bahagian output pula, so bila bahagian input mengesan ada halangan kat depan tadi, so pembas ni fungsi dia untuk mengeluarkan bunyi. Dan lampu LED pula, bila LDR tadi menghantar isyarat dekat mikro pengawal kata tiada cahaya, so secara automatik dia akan menyala. Ini dia perkara kelima, lakaran perkembangan idea. So di sini bila kita dah kenal pasti semua, kita dah tahu punca kesan, kita dah kenal pasti apa carangan penyelesaian inventif. So ini adalah lakaran idea yang pertama, iaitu menambah penderia inframerah pada bahagian hadapan kereta kawalan jauh. Kita letakkan di bahagian hadapan supaya dia dapat mengesan ada halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Kemudian lakaran idea kedua, menambah pembas untuk sampaikan isyarat kehadiran halangan. So pembas ni dia bahagian output tadilah. Bila penderia inframerah di bahagian input bagi isyarat pada bahagian proses, and then bahagian output pula kita letakkan pembas untuk sampaikan isyarat, dia akan berbunyilah bila ada halangan di hadapan kereta. Kemudian lakaran idea ketiga, tambah LED dan LDR bagi mengesan tahap pencahayaan dan menghidupkan LED di kawasan tertentu. Kawasan tertentu ni maksudnya kawasan yang agak gelap ataupun kurang cerah. Ini adalah contoh lakaran 3D bermaklumat kereta kawalan jauh, di mana apabila kita ingin melaksanakan projek PT3 nanti di
dalam laporan projek kena ada, inilah salah satunya contoh lakaran 3D bermaklumat. Kita kena nyatakan apa input dan output yang kita tambah untuk pengubahsuaian kereta mainan kawalan jauh ni. Kemudian dalam lakaran 3D bermaklumat ni, apa yang penting kena ada, kena pasti apa elemen, apa prinsip, apa bahan dia. Dan lakaran mestilah berserta dengan label dan ukuran. Okey, baik, itu saja penerangan dan pembelajaran untuk subtopik 1.1.5 pada hari ini. Kita akan bertemu di dalam kelas yang akan datang dengan tajuk seterusnya, iaitu subtopik 1.1.6 dan 1.1.7. Okey, berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.